Alright, bismillahirrahmanirrahim. The point nombor 1 ialah coach telah share benda ni dalam Google Blog. Kalau you all tengok dalam Google Blog coach ada maklumkan benda ni, tetapi rasanya ramai yang tidak ambil tahu tentang ni, iaitu 2 konsep terpenting senaman kurus di rumah. Ini sangat-sangat penting you all. Sangat-sangat penting. 2 konsep terpenting kalau kita nak bersenam di rumah. Kita kena faham 2 konsep ini. Apakah konsep itu? Konsep itu sangat-sangat penting. Coach pernah buat e-book tentang ini. Alright, kalau yang berminat boleh hubungi untuk dapatkan e-book yang bagus, yang ada konten ni. Alright, nombor 2, kita mulakan dengan poin pertama ini. 2 types of exercise yang penting. Konsep 2 exercise. Ready coach? Nadia Syarudin, thank you. 2 benda yang penting bila kita kat rumah. 1, exercise yang bergerak. Apa maksud move exercise ni? Move exercise dari point A to point B. Nampak coach tengah pegang mop tu? Kan? Tengah pegang mop tu maksudnya mop tu bergerak daripada point A, point B. Bergerak daripada point A, point B. Ada orang mop satu tempat? Tak ada. So mop ini, kalau kau tengok orang mop, cuba tengok cleaner mop. Itulah cara cleaner mop, itulah mop yang betul. Mop tak ke depan. Kalau mop ke depan tu tak reti mop orangnya. Kalau anak dara, jangan kahwin dengan anak dara tu. Ya. Kalau mak dara, pening bapak dara dia. Maksudnya bila mop daripada depan ke belakang, tuan-tuan puan-puan. Mop tak ada orang mop daripada belakang ke depan. So depan ke belakang. So movement kanan kiri tu, bila you besarkan dia, bila you gerakkan dia, dia menjadi satu exercise yang cukup bagus. Okay, dengan bebanan resistant air tu, dengan tekanan yang ada tu, dia bagi satu resistant ataupun exercise yang bagus. So point yang pertama ialah move daripada point A to point B. Isu dia sekarang, you have to plan your own exercise to refer to your space. Okay, dan you kena tahu di mana you nak mula, di mana you nak di tengah-tengah, di mana you nak akhir. Alright. Sebelum mop, apa sebenarnya proses berlaku? Sebenarnya sebelum mop, kita kena angkat barang dulu. So itu adalah pergerakan move juga. Daripada katakan teddy bear dekat sofa panjang, kita ambil dia letak kat almari. So itu adalah move. Satu point A ke point B. Okay, point B daripada almari tadi kita bergerak. So angkat barang adalah juga move exercise. So move exercise. Okay, jangan cerita pasal terminologi yang lain dulu. Kita ambil rangka yang mudah dulu. Kita nak move dulu. Point dia move. Okay, kalau ada soalan, please. Kita tak ada tempat nak angkat tangan. Coach tak nampak you all. You all tulis saja dekat komen supaya coach dapat lihat komen you. Ataupun coach akan berhenti di pertengahan jalan dan you akan respon kepada coach. Okay, right. Sangat-sangat penting. Okay, so you kena rancang apa yang you nak move dan apa yang bersepah. Jangan buat-buat sepahkan rumah. Pening lagi satu hal. Okay, so you kena rancang. Net move daripada A to B. Okay, itu satu types. Satu lagi, you kena combine. Nampak coach tengah masak tu muka kan? Tak respon lah sikit muka coach tu. Okay. Penat aku acting depan kamera. Okay. So apabila berlakunya move tadi, apa berlaku pada badan kita?
kita bergerak dengan luas ataupun range of motion yang besar, menyebabkan kontraksi itu berlaku, lalu heart rate akan meningkat. Itu reason dia. The reason is kita nak tingkatkan heart rate. Okay. Alright, the reason is kita nak tingkatkan heart rate. Dia Nur Hayati Bahrum mencelah. Bagus. Saya suka orang mencelah macam ni. Selalu memang mood macam yang coach bagi tahu tadi. Good. Ini memang pilihan suami. Tepat suami memilih Kak Nur Hayati Bahrum. Okay. Good. Nadia, no comment. Nadia Syaharudin, selain asyik buat sambal dan makanan-makanan tradisinya yang sedap meletup-letup tu, please comment, adakah mengemop dekat rumah? Nadia. Okay. Yang lain? Alright. Okay. Zaman sekarang orang tak nak pakai mop. Dia pakai apa? Apa tu? Vacuum. Vacuum bagus, tapi habuk tu yang kecil tu selalunya diselesaikan dengan mop sebab dia ada basah dan dia serap dan dia tangkap. Kalau vacuum tak bersih lagi, dia macam ada habuk-habuk lagi. Okey, tu cerita rumah lah. Okey. So lepas kita buat move exercise, kita kena buat static exercise. Okey. Kita buat static exercise. Okey. Tak coach, tak rajin nak mop. Oh. Okey. Dia rajin panjat bukit. Okey. Right. Right. Dia rajin buat kerja lain. Okey. So, tapi sekarang coach cerita pasal move so kita balik pada isu tadi, move exercise and static exercise. Kita nak bergerak ke static exercise. Static exercise ni dia tidak bergerak. Tapi kalau kita tak bergerak, heart rate akan turun. Apa perlu kita buat ketika static exercise? Static exercise ni maksudnya jawab dulu ya, nanti kemudian saya akan ni. Saya nak concentrate pada yang lain semua sekali. You tulis dulu komen you, okay? Never mind, it's okay. Nanti coach akan baca. Static exercise ni you berdiri, consider static exercise. Tapi bila you berdiri, you masak, you berdiri kan, you akan kerugian sebab heart rate akan turun. So rather than you begitu, agak pelik sikit, you keep marching. Tetapi siapa tahu you kat dapur tu kan. Tapi isu dia agak janggal lah nak tu. Tapi mungkin kita boleh buat calf raise. Apa tu? Jengkitkan kaki. Jengkitkan kaki, you akan dapat pumping you punya muscle kat bahagian betis tu. Jengkitkan kaki nampak macam tak janggal. Okey. Jengkitkan kaki. Maksudnya dalam keadaan berdiri tegak tu, kita boleh juga membuat move. Apa dekat sini ada dua movement yang kita boleh buat. Satu ialah jenis static. Ni gambar dia. Kita buat jenis static. Kita bergerak, kita tak bergerak, tetapi kita hanya menggerakkan otot kita saja. Tidak ada move daripada point A point B. Stay one point saja, tetapi kita membuat kontraksi otot tu. Itu yang dipanggil sebagai static. Okey, tidak ada move point A to point B, tak ada. Alright. So tidak ada movement pada point A, tidak ada movement pada point B. Okey, so static tetapi kita menggerakkan otot kita. Contohnya macam kita tengah ambil pakaian dalam mesin basuh dan kita sidai. Ambil pakaian, sidai. Kadang-kadang kat bawah, kadang-kadang dalam bakul kita angkat, kita sidai. Angkat, sidai. You static tetapi you menggerakkan sendi-sendi you untuk bekerja. So ini adalah exercise yang membantu untuk menggerakkan
sendi-sendi you ketika you tidak bergerak daripada point A point B. Contoh lain ialah biasa dekat kitchen yang besar-besar lah, selalu diangkat periuknya, bam cepat. Kalau kat rumah kita fokus satu dapur je kan. Kalau dekat factory contohnya, sebab saya dulu pernah kerja di kilang, saya tahu macam mana kilang makanan tu bekerja. Alright. Ya. Kejap lagi coach jawab ya. Kejap lagi coach akan berhenti, coach akan layan apa yang you tulis. Tulis dulu sebab coach tak nak hilang skrip. Okey, ini bukan skrip. Coach ingat dan coach lontarkan terus. Okey. So static movement ni yang paling penting. Kalau you dapat menggerakkan otot besar, you akan dapat benefit daripada static. Ingat, move otot besar. Point yang sangat penting, you kena catat ni. Move otot besar. Saya tak boleh gambarkanlah rumah you macam mana apa semua, tapi secara umumnya katalah contohnya ini bakul. Ini bakul, ini ampaian. You pusing, you gantung. You pusing, ambil kain, you gantung. You pusing, you gantung. Ni contoh Bila you pusing tu, you ambil kain agak lembap, and then you twist your body. Twisting your body, swing your arm, and you hanging the shirt dekat ampaian. Itu adalah otot-otot besar. Otot-otot besar ni adalah you pegang pun dah tahu besar. Big muscle dia panggil. Core muscle you dekat sini, latissimus ni, otot besar. Bahu ni, otot besar. Alright, otot besar. Peha, otot besar. Punggung, otot besar. Alright, bawah dia tu otot kecil, ataupun di hujung-hujung sendi tu otot kecil. Macam bicep ni otot kecil, tricep ni otot kecil. Ni otot kecil, ni otot kecil, ujung lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil. So, otot besar move because of, nampak tak tadi mop tadi, zap, zap, zap. Lagi kau besarkan movement tu, lagi benefit to your big muscle, lagi return back to you to increase you punya heart rate. Dia akan help you to spike you punya insulin, gradually empty. Kemudian you akan build up you punya glycogen. Itu dia punya falsafah dia. Exercise, move big muscle, move big muscles. Of course you nampak you bergerak satu point. Static ni yang selalu keliru. So you big muscle juga move. You fikirkan, ataupun nanti dalam grup nanti, siapa yang duduk dalam grup boleh tanya dengan coach. Coach, kalau saya buat begini, macam ni, ada soalan kat sini. Coach, saya selalu macam ni. So you tulis. Saya nak tahu continuity dia. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Kalau you beritahu saya macam tu, senang saya bantu. Okay. Tadi soalan daripada Nadia, dia bertanya, coach, otot besar tu apa? Otot besar tu lah big muscle. Kita pegang pun nampak besar. Chest big muscle, lat big muscle. Okay. Bawah lat ni small muscle, dipanggil teres minor, teres major. Okay, itu semua small muscle. Pectoralis minor, small muscle. Tapi kita nak fokus ke big muscle. Okay. So static. Okay. Dekat sinilah selalu orang keliru. Dekat move tidak keliru, sebab dia nampak bergerak dan dia nampak berpeluh. Tetapi kat static ni dia tidak jaga momentum. Dia bergerak perlahan. Saya bukanlah pernah, sekarang dah berkeluarga, ada anak. Okay, kadang-kadang kita kena pass baton, selesaikan urusan rumah, memenatkan sebenarnya bila kita buat kerja rumah ni. So bukanlah kita mengeluh, tidak. Kita nak beritahu salute kepada perempuan yang jaga rumah tangganya dengan baik. Bila kita tengok rumah dia kemas, kita dah tahu dah, ini bukan sikit punya kerja. Ini kerja yang memenatkan. Biasanya bila kita tengok rumah dia licap-licap tu, orang dia nampaknya fit sikit. Right. Okay, tapi
tidaklah itu sebagai indikator utama, ya. Tetapi kita faham kerja untuk mengemas ni boleh ditukarkan sebagai satu senaman. Itu yang selalu coach fikirkan untuk membantu para wanita kita dekat luar. Okey, coach layan soalan. Now is time to you ask me give me a question dan saya akan bantu. Saya akan jawab daripada komen ni. Okey, kita mulakan dengan saya vacuum dulu baru saya mop. Okey. Saya vacuum dulu baru saya mop. Okey, alright. Kita pakai big camera. Alright, saya vacuum dulu baru saya mop, dia kata. Okey. Small camera. Right. Dia kata saya vacuum dulu baru saya mop, katanya. Vacuum jarang orang buat macam ni, ya. Jarang. Tak ada orang buat vacuum macam tu. So vacuum macam ni, right? Dan dia tidak ada haluan, melainkan kena jaga angin dan pressure. Kalau kita tak lekat betul-betul, dia tak sedut dengan baik. So kalau ada ruang, dia tak sedut. So kena tekan. So bila kita tekan tu, dia akan memberi tekanan yang bagus. So move dengan cepat. Dan tukar tangan. Jangan satu tangan. Move very fast, one way. Ada orang nak sekali jalan. Kalau kita tengok orang kat luar yang buat kerja-kerja pembersihan ni, dia akan bergerak sekali. Zzz. Alright. So benefit dia dekat kaki. Tapi kalau kita benefit dekat sini, kita kena buat macam ni. Alright. Ini design. Kita akan kena buat macam ni. Zam. Luaskan tangan tu. Tapi kalau factory, dia nak jimatkan masa. Yang operator tu dia nak jimatkan tenaga. So dia start macam ni dan dia bawa kaki dia. Dia bergerak. Tangan tu stay saja the same. Itu memberi manfaat pada kaki. Tapi kalau nak lengan kita kecil, kita start dengan vacuum. 1, 2, 3, 4, 8 count and change your arm. Tukar, layan sebelah lagi. Right. Dan barulah kita pergi mop. Mop akan menggandakan lagi bahagian yang sama juga pada tangan. Nampak tak game dia? Vacuum, mop. Tapi vacuum tu pula jangan halal balai, sebab vacuum tu sangat ringan. Alright. Kita layan lagi satu. Vacuum baru mop. Very good. Kita layan selalu lap habuk dulu, menyapu dan mop. Okay. Dia lap habuk. Lap pakai bulu ayam ke, Azhar? Kalau pakai bulu ayam, ringanlah kerja tu. So ini cerita lantai, Okay. Tapi betul lah tu, habuk kena settle dulu dan baru mop. Coach, if membasuh baju secara manual, kira static exercise ke? Ya. Membasuh baju janganlah ngilu pula dengar bros. Ngilu rasanya kan. So membasuh baju tu, ketinggian nak kena jaga kan. Jangan duduk mencangkung. Kalau dulu dekat dorm, biasa kita basuh baju dekat fakulti ke apa, kita duduk asrama ni, dia ada level tinggi kan. Kalau tempat dobi pun sama juga. So kita level kita atas. Alright. So repetition tu memberi banyak kesan pada tricep. Tapi masalahnya kita tak apa ni, dia bros tu mengilukan saya. Tengyang plastik bros tu. So yang paling penting dekat sini ialah saya nak jawab soalan tadi. If membasuh baju secara manual, kira static exercise? Ya. Untuk besar saya dah jawab, Nat. Saya sapu rumah pakai penyapu lidi, tak pakai mop pun berpeluh-peluh dah. Okey, Nat, rumah dia besar kan. Banyak ruang. Okey. Kalau pakai sapu rumah bahagian dalam, pakai menyapu lidi, saya mungkin tertanya-tanya. Tapi mungkin dekat sini, dekat luar ataupun kat dalam rumah, kalau pakai menyapu lidi, still the same. Dia sama saja ayun dia kan.
Sebab penyapu lidi yang jenis ada batang tu, yang dekat luar tu, cara dia begini. Kalau yang layan macam kampung tu, dia sama dengan kita mengemop. Okey. Alright. Tapi kalau yang pakai tangan macam ni kena nunduk. So lower back kita akan mendapat kebaikan juga lengan sini. Tapi kalau kita berdiri macam dekat di BKL punya penyapu tu, yang ada batang tu, yang itu dia lebih kepada tangan dan bahagian tengah ni. Tapi tak adalah beria sangat kita sapu kan. Itu maksudnya perbezaan dia. Okay. Right. Kain coach. Okay, good. Dalam rumah tapi sebelah tangan. Okay. So kalau key dia kat sini Nat, apabila saya lihat awak cakap pun berpeluh-peluh, artinya pakai penyapu lidi tu, awak menyapu dalam rumah pakai penyapu lidi tu, maybe awak seluk kat bawah, berdiri seluk kat bawah tangga kan. Bila awak buat begitu, pergerakan itu big muscle Nadia. Big muscle. Pergerakan big muscle tu menyebabkan kontraksi otot tu besar. So berlaku perpeluhan. Itu good signal memberitahu kepada kita tubuh badan kita dalam keadaan yang betul sedang mengalami proses metabolisme. Okey, coach nak balik kepada nota. Masing-masing dah coach santuni menjawab. Coach nak balik kepada nota. Kita pergi kepada alright, kita pergi kepada transition. Big masa kita. Okey. Right. Kita kembali kepada nota kita. Coach nak minum air. Kalau ada soalan, terus masukkan soalan. Okey. Good question semua yang terlibat. Sangat-sangat coach hargai. Soalan yang superb, yang betul-betul into discussion kita. Poin-poin ni sangat menarik. Okey. Kita pergi balik kepada nota kita. Lalu kita kena pastikan static exercise itu dimanfaatkan dengan pergerakan sendi kita. Okey. Alright. Nombor 2, kita kena manfaatkan apa ya? Kita kena manfaatkan move. Static movement. Alright. Alright. So maksudnya di sini kita kena ada movement yang lebih besar. Movement yang besar. Contohnya kita buat squat dan sebagainya. Ini sebenarnya, dua benda ini sebenarnya you boleh dapat dengan senaman. Dua benda ini you boleh dapat dengan senaman. Maksud coach kat sini final arrow ni. Apabila you berada di rumah, jadikan kerja-kerja rumah itu di peringkat awal ini. Okey, ini ataupun ini sekaligus. Maksudnya menyapu, mengemop, kemudian you terus buat static exercise. Kemudian you menyapu, mengemop, sambung balik static exercise. Contoh ya. You buat movement menyapu lidi. Kita ambil tadi Nadia tadi, menyapu lidi, menyapu, move. Dia letak penyapu lidi tu, dia buat static exercise. Apa dia buat? Alright. Dia pergi kat dapur, dia sidai baju kat belakang rumah. Sidai baju. Jangan habiskan menyapu tu terus. Sebab itu datangnya arrow pergi balik ni. Arrow pergi balik ni memberitahu kepada kita, jangan selesaikan satu kerja tu terus. Kalau tidak 20 minit kau buat move exercise tu rugi.
dia tak synchronize. So you buat move exercise, you tengok time. Biasalah orang muda ada macam-macam. Ada macam-macam kan. Alright. So orang muda ada jam apa semua. Orang-orang dewasa pun ada juga jam. Tapi mungkin itu kemudian. Kita teknikal tu kemudian. Tapi kita nak bagi konsep dulu. So kau dah sapu dalam 10 minit, mungkin separuh rumah. Kau tinggalkan kejap, kau pergi sidai baju dekat empayan. Sub movement tu. You move daripada mesin basuh, pam. Nampak tak? Dapat khasiat kat mana? Apa yang bergerak kat sini? Adalah torso, bahagian tepi perut. Ini ada soalan kepada Nurhayati Bahrum tadi. Nurhayati Bahrum tanya macam nak kempitkan perut. Inilah dia. Kalau you rendahkan bahagian bakul tu sikit, you angkat daripada tepi dan you twist your body to ampayan, artinya you telah menggerakkan bahagian tengah badan untuk kempiskan perut. Dia kena design ya. Walau bagaimanapun, coach cuba memahamkan anda semua. Sebab benda ni teknikal. Cuma coach bagi gambaran awal dulu. So, katakan tadi ya, coach ulang. Ni konsep nak kecilkan perut lah. Okay. Kau dah sapu 10 minit non-stop. Berpeluh dah, heart rate dah naik. Kau pergi kat dapur. Jangan lambat pula. Pergi ke bahagian dapur tu. Kau letak bakul kain tu kat belakang. Dan kau twist. Sap. Gantung kat ampayan. Tunduk sikit. Sap. Coach tak boleh tunjuk lah cara ni. Kan keluar daripada frame kamera ni. Tapi maksudnya you twist your body. Maksudnya you twist your muscles yang dekat tengah ni. You contract muscle kat tengah ni. Dipanggil external dengan internal oblique muscles. Okay. So that's why datang yang arrow warna merah ni menggabungkan aktiviti rumah yang menyapu ataupun mengumup tadi. Tinggalkan dia separuh. Kemudian terus buat latihan statik. Sama ada yang berbentuk sederhana pergerakan ataupun yang betul-betul ketara pergerakan. Okey, yang betul-betul ketara pergerakan yang mungkin kalau kita libatkan pergerakan rumah macam menyidai baju tadi, kita kena banyak study susun. Tapi biasanya dekat area ni kita terus menggunakan latihan senaman. Jadi lepas you buat macam ni, you terus buat sit up contohnya. Tapi kau kena sediakan stretching mat depan TV lah. Lepas kau dah mop, heart rate dah naik cantik. Heart rate tengok jam, tengok heart rate dah naik 145. Okay, down kat tepi TV tu ada stretching mat. Berhenti sekejap, tak ada masalah. Kau buat repetition 20 reps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Dan you up balik dan sambung balik mop. Dapat? Itulah maksud arrow yang warna merah ni. So, kombinasi boleh dikombainkan aktiviti rumah dengan aktiviti rumah. Ini aktiviti rumah dengan mop. Ini aktiviti rumah dengan membuat pergerakan yang spesifik. Ataupun kombinasi aktiviti rumah, mengemas apa, mengemuk apa semua. Dan kombinasi dengan latihan yang betul-betul senaman. Jadi dia satu latihan yang home workout. Selalu yang dekat luar tu buat home workout. Dia tak totally home workout. Jadi ini mind setting coach adalah orang yang duduk rumah, yang tidak pergi mana-mana. So bila dia buat kerja-kerja ni, dia akan memanfaatkan kerja rumah dia untuk kesihatan badan dia. Okey, coach layan soalan untuk sesi soalan yang kedua sebelum coach rumuskan apa yang kita bincangkan ni. Soalan, please type. Everyone, please type. Coach nak tengok soalan. Ada soalan tak? Kalau tak ada, coach nak tutup. Mungkin ada soalan. Macam mana nak kempiskan perut katanya?
macam mana nak kempiskan perut. Soalan ni terlalu umum, Puan Nur Hayati. Mungkin kita akan bicara pada episod-episod yang akan datang. Okey. Tapi yang saya dah terangkan tadi adalah contoh terbaik dalam konteks home workout tadi. Buat senam mengemuk tadi, kemudian bentang stretching mat, buat sit up. Itu salah satu contoh untuk menjawab soalan Puan Nur Hayati. Okey, everyone ada soalan, kemukakan sekarang kerana coach akan membantu menjawab. Okey, Tok Janggut apa khabar? Nadia, saya dah jawab. Thank you Nadia. Kain coach saya dah jawab. Okey. Alright. So far, apa kalau tak faham lagi, maknanya kita kena mahirkanlah. Duduk dalam grup nanti, grup yang free ni, you boleh bertanya soalan yang mungkin personal kat sini, you boleh tanyalah melalui PM coach sendiri. Okay. Okay. So as a conclusion, you all boleh dapatkan info ni dekat coach punya Google blog. Coach Sufian Sulaiman ada blog. Banyak yang coach dah tulis. Okay. Dalam blog tu macam-macam cerita ada berkenaan dengan kurus, coach dah tulis. Boleh tengok dekat blog tu, ataupun pergi ke Follow the Beat. Follow the Beat, just follow and slim, is a page, FB page yang coach kendalikan sendiri. Like so, as a conclusion, okay, kita ada dua types of exercise untuk buat kat rumah. Sama ada you nak modify, you perlu faham betul-betul, perlu tingkatkan movement, kemudian you kena combinekan dengan latihan bebanan yang kita panggil sebagai static exercise. Ada soalan pula celah sini. Coach, lepas dah buat exercise tu dan minum susu, lebih baik air kosong? Okey. Okey, soalan yang sangat bagus. Dia kena tengok pada situasi. Alright. Kalau minum air susu, kalau kita nak cepat, kita kena menggunakan air yang ada nutrien. Susu lebih baik daripada air kosong. Tetapi kalau kita nak elakkan stres, at least kita ambil air kosong. Tapi susu tu, kalau susu saja ada, kena jaga kuantiti dia, sebab dia ada lemak jugalah kan. Jadi hati-hati dengan kalau kau tunggang banyak dengan kau tunggang sikit. Segelas ataupun 2 gelas memadai untuk training. Tapi biasanya segelas susu dan banyakkan air kosong. Itu good kombinasi. Bukan minum air susu saja. Susu, protein, amino acid bagus untuk tarik lemak keluar. Sebab itu datangnya kefir yang coach keluarkan tu sangat penting. Tapi susu yang you minum tu ada glukos juga, ataupun kita panggil lactose. Apabila kita fermentate, dia dah turun. Jadi kefir is the best. Dan yang paling penting, air kosong jangan tinggal. Because air kosong tu adalah hydrogen, H2O, hydrogen and oxygen molekul dalam tu. Hydrogen sangat penting untuk metabolik. Dia akan combine untuk menjadikan carbon dioxide tu berlaku. Maksudnya perpeluhan akan berlaku, air akan keluar daripada badan kerana berpeluh dan sebagainya. Okey, itu cerita lain. Itu cerita di dalam kelas. Alright. So, conclusionnya, sama ada you nak pilih latihan itu dalam spesifik cara kerja di rumah, yang paling penting pastikan heart rate you naik dan you berpeluh dan you punya otot rasa sedikit sengal kerana latihan bebanan. Itu
3 indikator yang sangat penting. Kalau you rasa penat saja kat sini, tapi you tak rasa sedikit lenguh kat tangan dan sebagainya, itu hanyalah pada bahagian kardio, tidak meliputi kepada semua bahagian badan. Okey. So sebelum kita berakhir, coach nak kongsikan last, iaitu yang sangat-sangat penting. Alright, sekali lagi coach nak kongsikan kepada yang menonton. Okey. Alright, kita okey. Okey. Alright. So kepada yang sedang menonton, coach sedang mempromosikan susu dapat kurus dapat. Okey, coach sedang produce kita panggil sebagai susu kefir. Susu kefir. Susu kefir ni bagus dan dia mempunyai tinggi probiotik dan apabila beli 4 minimum botol, you akan masuk dalam grup FB yang spesifik. Yang you tengok ni bukan grup yang spesifik ya. Yang you masuk ni adalah grup free. Tetapi grup ini adalah grup yang beli susu kefir. Sesiapa yang beli susu kefir akan mendapat 3 letupan ni. 30 hari akses grup dalam FTB online, dapat training free, dapat training percuma, dapat konsultasi yang percuma bila berada di dalam grup ni dan membeli kefir. So itulah tagline dia, susu dapat, kurus dapat. So ini antara khasiat dia. Yang paling bagus yang coach suka dengan kefir ni, bila coach membaca dengan lanjut dan membuat kajian sendiri, coach dapati dia tinggi amino acid dan rendah gula, sebab dia bakteria hidup yang fermented tu akan tarik gula keluar. So you minum susu biasa dengan you minum kefir adalah two different thing, langit dengan bumi. So that's why saya ajar kepada peserta saya, put kefir and make it as a breakfast. Jadikan dia smoothies, blend together dengan oat, blend together dengan fruit, ataupun blend together dengan kekacang, blend and minum. Dia akan bantu penyerapan, dia akan bantu menarik lemak. Tetapi dengan syarat mesti bersenam. Tidak siapa nak tarik, sebab makanan itu adalah bahan saja. Yang menarik itu adalah fisiologi. Senaman kena menggerakkan sistem makanan yang kita makan. So khasiat kefir itu adalah terbukti. Salah seorang yang tersohor adalah Khabib yang MMA itu. Khabib dia adalah orang di bahagian Afghan sana, ke atas sana. Ini adalah makanan orang-orang sana. Okey, susu kefir dia masam, dan kalau nak order, coach hanya buka sebulan sekali sahaja, sebab proses nak menyiapkannya sangat payah tuan-tuan perempuan. Saya kena berhati-hati sebab dia adalah bakteria hidup dan kebersihan di tahap yang maksima, dan dia perlu disimpan dengan baik. Dan saya akan hantar dalam bentuk beku. Tuan-tuan sampai ke rumah, simpan dalam peti ais. Dia tak boleh keluar dari peti ais. So selama setiap sebulan coach akan open order, dan you all masuk dalam tu untuk sebulan. 4 botol ni kalau you guna boleh tahan sebulan, sebab satu botol gunanya 3 kali je. Satu botol gunanya 3 kali. So 3 kali 4, 12 kali consuming. So boleh ambil 3 kali, ataupun kalau macam saya ambil 2. Sebab saya dah biasa guna, saya nak cepat guna, saya akan ambil satu botol 2 consuming. So 2 kali untuk satu botol.
So sekali minum sebelum exercise saya minum, atau malam sebelum tidur saya minum. So untuk jagakan kesihatan kita. Alright. Ini raw material. Saya gunakan fresh milk. Okey, terima kasih kerana menonton Coach. Harapnya korang semua berpuas hati dengan apa yang Coach persembahkan ini. Alright. Semoga kita berjumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada Coach. Coach undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahidah nanti tengok record ya. Assalamualaikum. Thank you for watching everyone. Bye bye. Selamat malam. Selamat sejahtera. Semoga saya doakan semua sihat dan terhindar daripada COVID. Assalamualaikum.